Oke, salam dan salam sejahtera. Penyerahan saya adalah berkenaan dengan Duta Khas Bertaraf Menteri, yang mana hari ini Duta Khas Bertaraf Menteri Timur Tengah membuat kenyataan bahawa beliau telah pun berjumpa dengan 10 duta Timur Tengah. Dan kenyataan beliau juga berkata sejak dilantik ke jawatan itu oleh bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin tahun lalu, dia sudah mengadakan pertemuan diplomatik dengan 10 duta negara Timur Tengah mengenai kerjasama dua hala dalam berbagai bidang. Dan beliau juga berkata tindakan susulan pula dilakukan oleh kalangan menteri menerusi siri rawatan dan antaranya adalah membabitkan perdagangan kelapa sawit yang meningkat. Ini adalah kenyataan terkini. Jadi apa yang saya suka kritik di sini adalah disebabkan oleh kenyataan yang dikeluarkan oleh Duta Khas Bertaraf Menteri Timur Tengah ini yang tidak memikir bahawa kenyataan ini sebenarnya melihatkan, mempertunjukkan kepada rakyat bahawa beliau sebenarnya makan gaji buta dengan jawatan Duta Khas Bertaraf Menteri ini. Kerana tidak perlu pun jawatan ini apabila kita berada dalam kerajaan yang mana apa yang dikatakan dalam media ini, beliau itu bertemu dengan 10 duta yang ada di Malaysia ni. Yang mana tidak perlu penjawatan itu kerana kamu sekarang ada dalam kerajaan. Ini pada saya satu pembaziran. Jika betul dia telah pun berjumpa dengan 10 duta Timur Tengah ini, yang mana kalau ada di luar negara, perjelaskan. Yang jelas di sini adalah beliau bertemu dengan duta yang ada dalam negara ni. Kalau macam tu, senanglah. Makan gaji buta lah namanya. Kerana Presiden PKR tidak perlu pun menjadi duta. Kita tahu siri lawatan duta daripada luar negara seluruh dunia ni bertemu dengan ketua pembangkang begitu ramai. Tidak perlu jadi duta. Jadi ini jelas bahawa pada pandangan saya sebagai rakyat, pembaziran berlaku. Jadi tujuan untuk jawatan ini adalah untuk mendapat kedudukan, mendapat apa yang menteri dapat, yaitu kalau kita lihat Duta Khas Bertaraf Menteri ini, keistimewaan yang menteri dapat, dia dapat. Yang mana juga gaji dia pun berjalan ikut cara menteri. Dan mempunyai bodyguard lah segala macam. Ini adalah satu yang pada saya sebagai rakyat pembaziran. Jelas di sini dia sendiri perkatakan. Dan dia pula berkata, kerjasama dua hala, yang mana dia katakan di sini bahawa perdagangan kelapa sawit yang mana juga telah pun dilakukan oleh beberapa menteri susulan daripada lawatan. Ini kerja mengarut. Nak cerita kelapa sawit lah apa semua ni. Dan di sini juga dia bercerita bahawa kita turut mencadangkan mengenai sektor pendidikan di Mesir, Jordan, kerjasama membantu rakyat Palestin. Rakyat negara kita pun Presiden PAS tak jaga lagi. Kerajaan yang ada hari ini tak jaga. Sampai rakyat dah membuat bendera putih hari itu. Kenapa nak pergi cerita negara orang lain? Bantu dulu negara kita ni. Ekonomi negara kita ni. Sekarang ni, Duta Khas Bertaraf Menteri ni yang rakyat mahu, bagaimana kamu orang ni jadi duta, sepatutnya mencari pelabur untuk melabur ke negara ini. Apabila namanya Duta Khas Bertaraf Menteri Timur Tengah, yang rakyat inginkan untuk peningkatan ekonomi, cari pelabur. Kerana kamu dah pun berurusan sebagai duta daripada negara Timur Tengah untuk dibawa masuk ke sini. Ini yang rakyat selalu perkatakan. Bukan cerita kelapa sawit nak pergi hantar ke sana, ataupun urusan anak nak sekolah ke, urusan nak bantu rakyat sana susah ke. Kita dah ada duta di sana. Jadi mereka-mereka ini sebenarnya kalau kita lihat sebagai rakyat, inilah mereka yang ada dalam kerajaan hanya betul-betul makan gaji buta. Jelas di sini, kenyataan yang dikeluarkan tunggang langgang yang memakan diri. Apabila saya baca, saya pun tergelak. Apalah pergi jumpa duta yang ada dalam Malaysia ni. Tidak perlu pun kita dilantik sebagai menteri. Cukup untuk kita jadi YB, kita boleh jumpa dengan duta-duta yang ada ni. Apalagi Presiden Parti. Kenapa perlu jawatan? Inilah yang kita lihat hari ini. Bahawa tindakan yang dilakukan oleh Perdana Menteri kita ini mengikut juga jejak langkah yang mana tidak berani membuat keputusan untuk kita melihat pentadbiran negara ini berubah, walaupun daripada kalangan mereka yang khianat
tetapi kita lihat dikekalkan orang-orang ini dan pelan-pelan letak balik mereka kepada jawatan-jawatan lama. Jadi bagaimana kita nak lihat pentadbiran ini berlaku dengan adil ataupun yang rakyat mahu? Inilah apabila yang mana mandat rakyat telah pun dikhianati, yang mana kita tahu hari ini rakyat sudah merungut juga di media sosial, ada kes yang tertentu pun boleh lepas, yang mana ini adalah satu yang rakyat tidak inginkan sebenarnya, tetapi rakyat tidak boleh bersuara hari ini, dan yang mana kita lihat mereka berpolitik, kes sentiasa meningkat hari-hari, tidak ada perubahan. Diambil oleh Perdana Menteri baru ini, kita lihat setiap hari ada saja perkara baru, yaitu hari ini kita tahu agihan jawatan kepada mereka. Esok kita tak tahu lagi. Hari-hari seperti ini. Yang mana saya tidak mengatakan kerajaan ini teruk, tetapi ada segelintir menteri ataupun mereka yang dilantik memang tidak jalankan kerja. Tidak tahu fungsi mereka duduk di kementerian. Ini jelas. Sampai bila negara kita ini nak dipimpin oleh mereka-mereka ini? Apabila mereka ini memimpin seperti ini, maka kita juga kehilangan banyak wang negara, pembaziran untuk membayar gaji mereka ini. Bukan memimpin negara, tetapi mereka ini dibayar gaji seolah-olah gaji buta. Yang mana makin mereka perhabiskan pula duit yang ada dalam pegangan negara kita ini. Ini adalah milik kita, milik rakyat. Yang mana uang ini disatukan, sepatutnya mereka jaga dengan baik. Tetapi mereka hari ini sibuk dengan jawatan, yang mana apabila mereka keluar kenyataan seperti Duta Khas Bertaraf Menteri Timur Tengah ini, bagaimana kita rakyat nak mendengar, nak mempercayai? Terang-terang mengatakan bertemu dengan 10 duta tahun lepas. 17 bulan. Satu benda pun tak ada. Lepas tu cerita kelapa sawit. Kelapa sawit ni memanglah kita dah sedia ada dah. Kita punya kerjasama. Sebelum kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin ni, zaman kerajaan UMNO pun dah ada dah jalan kerjasamanya. Itu tinggal kamu orang nak jadi je. Kalau saya yang jadi menteri pun dah boleh lakukan kerja tu. Bukan itu. Rakyat mahu sepatutnya kamu sebagai Duta Khas Bertaraf Menteri cari pelabur lah. Kalau kamu berjumpa dengan duta yang ada dalam negara hari ini, Duta Timur Tengah, apa pelaburan yang mereka boleh bawa masuk ke sini untuk membantu kerajaan kita? Ini yang sepatutnya. Ini dia pergi sibuk pula cerita tentang sawit, tentang nak membantu rakyat Palestin. Ke laut lah jalannya. Jadi makan gaji buta lah. Inilah pada saya, kenapa saya suka kritik isu-isu yang seperti ini. Kerana tidak ada kena mengena dengan kita punya negara. Nak cerita persekolahan, nak cerita pendidikan di Mesir, di Jordan. Nak persekolahan di negara kita ni pun, pendidikan di negara kita ini pun telumbang ambing hari ini. Apalagi kita nak cerita membantu rakyat Palestin. Negara kita sendiri, rakyat kita sendiri. Tak payah nak cerita lah. Kalau saya cerita pula isu negeri, contoh macam Kelantan, macam Sabah, Sarawak, Terengganu, tu ramai tu rakyat miskin. Kelantan tu air masih kuning. Macam mana nak pergi bantu pula orang lebih-lebih? Tafiz pun minta pula bantuan nak bayar bil elektrik. Merepek lah. Kadang-kadang inilah saya lihat pentadbiran negara kita ini tumbang ambing oleh pemimpin-pemimpin lama yang memang tidak ada ketokohan politik. Hanya tahu bercakap dalam negara, lepas tu kalau pergi keluar negara, tenganga mulut. Sebab tak tahu. Tahu membohong rakyat di bawah ni je. Rakyat yang fanatik dengan permainan isu agama, kaum. Agama, kaum. Tidak habis-habis. Jadi inilah yang membosankan rakyat. Kita rakyat generasi baru ni, kita nak perubahan besar, yang ketara. Bukan lagi yang seperti itu. Ini apabila kenyataan keluar seperti ini bukan tahun yang 60-an, 70-an. Ini tahun 2021. Rakyat kalau baca terus confused, terus fikir, terus tahu. Kalau bukan musim pandemik COVID ni, kita fikir dia bertemu dengan 10 duta ni dekat luar negara tau. Dalam pandemik ni kita tahulah, takkan dia pergi luar negara, tak pernah dengar Presiden PAS pergi luar negara. Jadi jelas dia bertemu dengan duta yang ada dalam negara. Kalau macam tu senanglah, suruh saya pergi jumpa 100 duta pun saya boleh pergi jumpa kalau macam tu.
Itulah pada pandangan saya, bukan saya kritik yang tidak membina, kenyataannya yang seperti itu. So, sekian, terima kasih.